Sebenarnya kan, nak ganti minyak petrol dengan diesel dalam kereta ni, tak kira lah orang cakap apa pun, bukanlah satu benda yang mudah. Contoh kata nak ganti enjin dengan motor dan bateri. Tapi masalahnya bateri tu sangat berat, lepas tu mahal. Lepas tu nak cas pun lama. Kemudian kata nak buat pula kereta guna hidrogen. Tapi masalahnya sekarang dah kena usung pula tangki hidrogen tu ke mana-mana. Nak refill hidrogen tu dekat mana pun tak tahu. Not to mention, nak hasilkan hidrogen tu memang mahal gila. Itu yang gergasi macam Toyota ni, dia malas layan EV ni. Orang semua sibuk buat EV, tapi dia buat tak tahu je. Rupa-rupanya dalam dia buat tak tahu tu, dia dah ada teknologi enjin yang mungkin boleh selesaikan masalah nak gantikan petrol dengan diesel ni. Dan yang bestnya, kita mungkin tak perlu beli kereta baru pun untuk dapat teknologi ni. Sebab secara teorinya boleh plug and play saja. Cuma sekarang ni masih adalah technical challenge dia. Jadi dalam video ni kita nak tengok apa yang canggih sangat diorang nak buat ni dan apa cabaran dia. Baik, sebenarnya enjin kita tu secara general, tugas dia adalah untuk bakar minyak dan convert tenaga yang ada dalam minyak tu kepada pergerakan tayar. Dan apa benda pun yang boleh terbakar dan bagi tenaga pun sebenarnya boleh untuk dimasukkan ke dalam enjin. Tapi enjin tu nak kena modify lah kalau kita nak extract full performance yang minyak tu boleh bagi. Itu yang bila sampai dekat orang Malaysia ni, air pun kalau boleh dia nak masukkan dalam enjin tu. Bila tak jadi projek dia, dia katalah orang dengki. Padahal memang tak boleh. Okey, jadi enjin yang saya masukkan boleh gantikan EV, boleh gantikan petrol, gantikan diesel ni adalah kerjasama antara Toyota dan juga GAC. Nama penuh GAC ni adalah Guangzhou Automobile Group dari China. Dan apa yang diorang nak buat adalah minyak petrol tu diorang nak gantikan dengan amonia. Jadi amonia ni kalau ikutkan mainly kita gunakan dia dalam proses pembuatan baja. Ada juga company yang guna amonia ni untuk buat cleaning product. Sebab sifat amonia ni memang mudah nak larutkan minyak dengan kotoran. Dan kenapa GAC nak guna amonia ni adalah sebab molekul amonia ni adalah NH3. Nampak tak dekat situ ada hidrogen. Jadi secara ringkas, diorang nak guna amonia ni cipta satu proses untuk crack NH3 ni kepada nitrogen dan hidrogen. Dan hidrogen tu diorang masukkan terus ke dalam enjin untuk dibakar. Kiranya instead of bakar petrol, enjin tu akan bakar hidrogen directly. Satu lagi konsep macam mana nak guna hidrogen ni adalah masukkan gas tu dalam fuel cell untuk convert ke elektrik. Lepas tu elektrik tu kita simpan tenaga dia dalam bateri dan connect bateri tu ke motor elektrik. Motor elektrik ni yang akan drive kereta. Tapi ni jadi complicated lah sebab banyak sangat energy conversion, maknanya akan banyak losses dan banyaklah benda yang boleh rosak. Jadi konsep yang nak sumbat terus hidrogen dari amonia ni masuk ke dalam enjin memang atraktif. Kiranya amonia ni hanyalah digunakan sebagai carrier saja untuk hidrogen. Persoalannya, kalau nak guna hidrogen, nak buat apa amonia kan? Baik terus guna hidrogen je. Tapi masalah hidrogen ni dia duduk dalam bentuk gas. Gas ni memang susah nak handle. Plus hidrogen ni kalau kita transport dia lepas tu bocor, kalau terbakar pula memang sangat bahaya. Amonia ni pula dia duduk dalam bentuk cecair pada suhu bilik. Dan network untuk gerakkan amonia ni pun boleh kata dah agak established lah. Jadi nak supply tu lebih mudah berbanding hidrogen. Dan GAC pun memang dah buat dah enjin ni dan diorang berjaya dapat power output sebanyak 161 horsepower dari enjin 2 liter. Dan pada masa yang sama diorang reduce carbon emission dari enjin tu sebanyak 90%. Gila apa? Boleh reduce sampai 90%. Masa saya buat PhD dulu, 4 tahun punya kerja, dalam thesis saya tu tak claim boleh jimat even 1% pun minyak. Sebab tu sampai sekarang saya skeptikal kalau orang jual produk kata boleh jimat minyak. Sebab benda ni bukan senang. Mungkin sekarang ni kita dah sampai theoretical limit energy conversion tu dengan harga yang kita boleh afford. Jadi untuk GAC buat claim macam ni memang sangat berani lah. Tapi of course lah boleh reduce carbon sebab amonia tu tak ada carbon pun molekul dia. Tapi diorang tak claim 100% carbon reduction. Jadi saya suspect diorang ada campur sikit dengan petrol masa run testing untuk enjin tu. Sebab kalau guna hidrogen saja mungkin tak dapat power yang cukup banyak untuk cecah 161 horsepower. Jadi saya rasa kalau setakat masuk sikit je petrol dapat jimat emission sebanyak ni, power pun tak kacau, kira berjaya lah testing program ni. Cuma persoalannya kan, kalau kata berjaya sangat, kenapa enjin macam ni belum dibuat lagi? Sebab tu kalau orang cerita jangan percaya 100%. Kena kritikal dan selidik dulu.
Masalah sebenar sekarang ni bukan dekat enjin tu, tapi dekat amonia tu sendiri. Kalau anda nak tahu, amonia ni sangatlah toksik dan sangat bahaya pada manusia. Kalau terhidup amonia ni dengan kuantiti yang banyak, boleh rosak paru-paru kita. Sebab tu dekat mana-mana storage amonia, dia punya tangki tu penuh dengan warning-warning. Kalau anda yang menonton ni pernah bekerja dengan amonia, cuba komen dekat bawah experience untuk handle benda ni. Ngeri ke tak ngeri? Itu kalau kita sedut banyak amonia ni. Kalau sedut sikit pun dah boleh gatal-gatal mata, sakit tekak dan sebagainya. Kemudian amonia ni juga dia sangat korosif. Maknanya dia mudah buat benda berkarat. Jadi kalau nak ganti petrol dengan amonia ni, most likely fuel line kita tu nak kena tukar material dia. Dan kalau kata dia terlalu korosif, even komponen dalam enjin macam piston, connecting rod, valve dan lain-lain pun nak kena tukar supaya amonia ni tak makan benda-benda tu. Sebelum tu kalau anda ni seorang pemilik kereta dan anda nak tahulah lebih detail sikit tentang enjin supaya senang nak jaga enjin anda tu, tapi tak tahu nak belajar dekat mana pasal enjin ni, masa pun tak banyak sangat, anda boleh join kursus enjin Zero to Hero. Tujuan dia supaya anda tahu macam mana nak jaga enjin anda. Dan kalau kata kereta masuk bengkel, anda at least boleh faham lah bila Pomet explain dekat anda apa yang rosak. Jadi kurang risiko nak kena tipu dan kena beli barang-barang yang sepatutnya tak payah beli pun. Ada lebih 50 video dan harga memang sangat berpatutan. Siap ada 60% diskaun lagi sekarang ni. Link untuk join saya letakkan dekat bawah. Okey, jom kita sambung. Jadi bila ada masalah toksik dengan karat ni, nak handle amonia ni pun jadi susah lah. Satu, takut ada leak, memang kita susah nak baiki sebab benda tu toksik. Lepas tu nak transport dia pun jadi susah kalau kita tak ada training dengan equipment yang betul. Kalau siapa duduk kampung-kampung yang stesen minyak tu jauh, biasanya dekat kedai runcit tu ada jual minyak petrol dalam botol kan. Jadi setakat nak isi masuk dalam motor buat pergi kebun tu, memang tak payah nak pergi sampai stesen minyak. Memanglah dia markup sikit, tapi kita bayar je kan, daripada nak pergi stesen minyak tu jauh. Lesen pun entah ada entah tidak nak pergi sana. Hahaha. Tapi sekarang ni anda bayangkan, kalau kita dah gantikan petrol ni dengan amonia, tak boleh lagi lah nak letak dalam botol macam tu. Sesak nafas dibuatnya nanti. Itu belum lagi kalau benda tu tumpah. Entah apa kesan long term dia pun kita tak pasti. Jadi disebabkan kita nak replace petrol ni, sekarang ni kita kena guna cecair yang boleh kata jauh lagi bahaya dari petrol. Dia jadi macam kita nak selesaikan satu masalah, tapi kita create satu lagi masalah yang lagi susah kita nak kontrol nanti. Pendek kata, enjin amonia ni sampai sekarang dia dekat peringkat research lagi lah. Sebab masalah berkaitan amonia ni orang belum boleh selesaikan lagi. Tapi bagi saya bagus je ada exploratory research macam ni. At least taklah semua manufacturer letak resource dia untuk buat EV saja. Sekarang ni pun sales EV secara global dah decline sebab orang masih lagi skeptical nak guna EV. Itu yang Toyota pun malas layankan benda ni dan diorang buat benda lain. Lagipun kalau ikutkan, diorang dah ada dah kereta hidrogen macam Mirai tu. Cuma sekarang ni nak kena cari carrier hidrogen yang betul-betul bagus. Itu masih lagi struggle dekat situ. Kalau anda dah layan video ni sampai sini, saya jemput anda tekan butang like dan subscribe sebab ada banyak lagi teknologi saya nak cerita dekat anda ni. Kalau nak join kursus enjin, link saya letak dekat bawah. Jemput tonton, banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.